Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi dapat kita bersama julung-julung kalinya di dalam mengisi program yang dianjurkan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan pada sambutan Hari Tanah Negara tahun 2021 ini. Pada kali ini, pengisian program Hari Tanah Negara adalah secara norma baharu di alam maya sahaja, memandangkan wabak COVID-19 masih belum berakhir lagi. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, peserta webinar yang dimuliakan, sesi webinar yang kedua ini akan membincangkan berkenaan dengan tajuk yang telah diberikan, iaitu isu dan cabaran pengurusan harta pusaka mendepani COVID-19. Saya merasakan bahawa tajuk yang akan diperbincangkan pada hari ini diharapkan dapat memberi input yang terbaik bagi bahagian-pembahagian pusaka menelusuri setiap kes-kes pusaka pada cabaran yang dihadapi sekarang ini. Kita sememangnya mencari formula yang terbaik bagi menyelesaikan setiap kes yang diterima daripada waris-waris si mati demi memenuhi kehendaknya secara tuntas. Ya, Datuk-Datuk dan Datin-Datin, Tuan-Puan peserta webinar sekalian, saya Amri bin Malik bertindak sebagai moderator, ingin menyatakan sedikit berkaitan dengan perjalanan webinar hari ini. Baik, webinar kedua ini boleh diikuti melalui secara langsung juga di FB JKPTG. Sebarang pertanyaan tuan-puan peserta webinar boleh disalurkan melalui ruangan chatting medium Zoom ini. InsyaAllah kita akan menjawab persoalan tersebut. Mudah-mudahan. Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal tak lepas pula. Mari kita bersua muka mula bicara. Baik, pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian telah berbesar hati akan persetujuan ahli-ahli panel yang telah kita undang bagi mengupas intipati tajuk pada hari ini. Oleh yang demikian, mari kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli panel yang telah dijemput pada kali ini. Ahli panel yang pertama iaitu Tuan Haji Baharudin bin Aziz, berasal daripada daerah Pendang, Kedah, bertugas sebagai pengarah pembahagian pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian Persekutuan. Beliau memiliki ijazah pertama dalam bidang syariah dari Universiti Malaya. Seterusnya menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana Sains Pentadbiran dan Pengurusan Tanah di Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Dan juga memiliki diploma undang-undang dan pentadbiran kehakiman Islam dari Universiti Islam Antarabangsa. Berpengalaman dalam bidang pembahagian pusaka sudah melebihi 20 tahun. Juga sebagai pakar rujuk faraid bahagian pembahagian pusaka Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Okay, terima kasih Haji kerana sudi datang pada hari ini. Manakala ahli panel yang kedua pula berasal daripada Kuala Terengganu. Ya, Terengganu. Memiliki ijazah pertama dan ijazah sarjana dalam bidang pengajian Islam Syariah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya menyambung pengajian ke peringkat ijazah Doktor Falsafah di Universiti yang sama UKM.
Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang faraid, undang-undang dan pentadbiran harta Islam, pusaka, wasiat, hibah, wakaf dan harta pencarian. Menjadi ahli jawatankuasa Baitumal Majlis Agama Islam Selangor juga, sebagai pakar rujuk manual wasiat Islam Jauhar, seorang yang aktif menulis berpuluh-puluh jurnal dan menerbit buku-buku ilmiah dalam kajiannya, juga sering melibatkan pembentangan kertas-kertas kerja di dalam dan di luar negara. Berjawatan sebagai pensyarah kanan Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Insan yang saya maksudkan ini adalah yang berbahagia Dr. Muhammad Zambro bin Muda. Apa khabar, Doktor? Sihat? Alhamdulillah sihat Tuan Haji, ya, sihat. Alhamdulillah. Syukur. Ya. Selamat datang ke webinar kita pada kali ini. Ya, Okey, sama-sama. baik. Seterusnya kita pergi kepada ahli panel yang ketiga adalah yang berbahagia Tuan Haji Arifin bin Sabirin, berasal daripada Keluang Johor, memiliki ijazah pertama dalam bidang pentadbiran perniagaan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, juga sebagai pengasas dan ketua pegawai eksekutif di syarikat amanah yang bernama Wasyaf Shop Berhad. Telah membawa syarikatnya sebagai salah satu syarikat amanah yang patuh syariah. Aktif memberikan ceramah dan membentangkan kertas-kertas kerja mengenai syarikat amanah di dalam dan di luar negara juga. Ya, selamat datang Tuan Haji ke dalam webinar kita pada hari ini. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa tarikh 27 hari bulan 7 pada setiap tahun telah disiharkan sebagai Hari Tanah Negara yang akan disambut oleh kita semua sebagai menghargai petugas dan dalam bidang pentadbiran tanah di Malaysia. Oleh yang demikian, sebagai mengisi program Hari Tanah Negara kali ini, bahagian pembagian pusaka telah diberi mandat untuk mengambil bahagian melalui webinar kali ini. Oleh yang demikian, tajuk yang telah dipilih sebenarnya Hari Tanah Negara kali ini iaitu isu dan cabaran pengurusan harta pusaka mendepani COVID-19. Perjalanan webinar kali ini akan dilaksanakan sebanyak 3 pusingan. Pusingan pertama adalah mukaddimah, pusingan kedua dan ketiga adalah penjelasan daripada persoalan yang akan dibangkitkan oleh moderator, dan Q&A iaitu kita menjawab persoalan yang akan dikemukakan oleh peserta-peserta dalam webinar ini. Baik. Mendayung sampan hingga ke Tumpat untuk membeli si ulam raja. Pusingan pertama mengambil tempat. Harap bersetia tuan-tuan bertiga. Okey, gelanggang telah mula dibuka ya, naubat telah mula dibunyikan. Siapa berani memalunya? Okey, baik. Kita masuk kepada pusingan pertama ya. Masa yang diperuntukkan oleh pada tuan-tuan adalah 5 minit sahaja. Baik. Kita mulakan dengan ahli panel pertama, Tuan Haji Baharudin. Ya, sebelum kita pergi jauh lagi di dalam membicarakan perihal tajuk hari ini, adalah lebih baik kita mengetahui sedikit dan memberi kepahaman kepada masyarakat tentang sejarah pembahagian pusaka dari dahulu sehingga sekarang, serta penjelasan berkenaan agensi-agensi yang terlibat di dalam menguruskan pusaka di Malaysia. Jadi sebagai mukadimahnya, saya menjemput Tuan Haji Baharudin untuk memperjelaskan. Silakan Tuan Haji. Terima kasih kepada Tuan Moderator Tuan Haji Amri, sahabat-sahabat panel, Dr. Muhammad Zambro Muda, Tuan Haji Arifin, seterusnya kepada peserta-peserta webinar yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayahnya. Pada hari ini kita dapat meneruskan lagi sesi webinar kita yang kedua sempena Hari Tanah Negara tahun 2021. Okay, alhamdulillah kerana saya sebagai tuan rumah mengalu-alulah kita sahabat-sahabat panel dan juga kepada peserta-peserta webinar sekalian ya. Seperti mana yang telah Tuan Moderator persoalan yang telah diajukan oleh Tuan Moderator. Jadi kita tengok sikitlah pada slide yang saya ni keluarkan ini ya. Jadi kita tengok kepada latar belakang ya, kepada latar belakang bahagian-bahagian pusaka ni di bawah JKPTG Persekutuan. Di mana kalau kita tengok kepada latar belakangnya wujud pada satu mas
ya pada wujud pada 1 Mac 1974 ya. Dengan fungsi utamanya adalah untuk menyelesaikan pembahagian harta pusaka yang mana nilai ya keseluruhan harta pusaka tidak melebihi 2 juta lah ya. 2 juta. Di mana di awal penubuhan bahagian-bahagian pusaka ni sebagai berperanan adalah lebih kepada membantu tugas yang telah sedia dilaksanakan oleh pentadbir tanah di pejabat tanah daerah ya. Sebab itulah kalaulah orang confuse juga ya. Kalau pusaka ni tentulah orang ingat kepada pejabat tanah ya, sebab asalnya kita dibuat kerja-kerja pembahagian harta pusaka ini diselesaikan di pejabat tanah ya. Selepas itu kita mengambil alih ataupun kita membantu dalam pejabat tanah untuk urusan pembahagian pusaka. Sebab itulah orang confuse. Begitu juga lah orang confuse dengan JKPTG dengan PTG negeri ya, yang mana satu Okey. Jadi bahagian-bahagian pusaka ni bermula asalnya dengan 11 unit sahaja ya. 11 unit saja dan kita pada masa tersebut kita duduk di pejabat tanah jugalah. 11 unit saja. Selepas tu masa telah berlalu, berkembang dan bertambahlah kepada 33 unit sekarang ni yang ada di seluruh semenanjung Malaysia ya, tidak termasuk Sabah dan Sarawak lah ya, dan kecuali Labuan ya. Jadi yang mana kita mempunyai 59 orang pegawai di negeri-negeri lah, tidak termasuk di peringkat HQ ya. Okey. Jadi pada pandangan AGC, bahagian-bahagian pusaka ni bila ditubuhkan ni diletakkan di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian lah, mana jabatan yang bersesuaian pada masa itu, yang mana kalau kita tengok di bawah Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi pada masa tersebut ya. Okay, jadi undang-undang tubuh yang membolehkan unit ini berfungsi adalah berdasarkan kepada jadual ke-9 Senarai 1/4I1 Perlembagaan Persekutuan, yang mana undang-undang berkaitan dengan pewarisan, harta berwasiat dan tidak berwasiat terletak di bawah Kerajaan Persekutuan ya. Dan juga akta yang digunakan pakai ialah Akta Pembahagian Harta Pusaka Kecil 1955, Akta 98 ya. Dan juga peraturan pembahagian harta pusaka kecil 1955, juga pekeliling yang dikeluarkan oleh JKPTG dari masa ke masa. Jadi bila kita tengok kepada situasi yang ada di Malaysia sekarang ini adalah undang-undang utama pentadbiran harta pusaka di Malaysia ni terdapat 3 agensi utama yang mengeluarkan surat kuasa tadbir dalam harta pusaka di Malaysia ni lah. Yang pertamanya adalah Mahkamah Tinggi ya. Mahkamah Tinggi. Dan yang keduanya bahagian harta pusaka lah. Ada pusaka di bawah JKPTG, dan yang ketiganya adalah Amanah Raya Berhad. Jadi di antara ketiga agensi ini yang membezakan adalah di segi nilai ya. Nilai harta pusaka tersebut. Ya, kalau kita tengok kepada Mahkamah Tinggi, maknanya Mahkamah Tinggi ini dia tidak tak terikat dengan nilai lah. Maknanya kalaulah katakan dia semua boleh mengeluarkan surat kuasa tadbir sama ada harta alih ataupun harta tak alih, di mana nilainya itu dah 2 juta ke atas lah ya. Kalaulah katakan pejabat pusaka kecil pula ialah di mana harta itu nilainya 2 juta, yang syarat utama itu mesti mempunyai harta tak alih. Contohnya tanah ataupun rumah. Ya. Itu syarat utamanya. Dan boleh dicampurkan dengan harta alih di mana nilainya itu di bawah 2 juta. Kalaulah 2 juta RM1, dia kena pergilah kepada, kita tak ada pilihan kuasa, kena pergi ke Mahkamah Tinggi ya. Mahkamah Tinggi. Manakala amanah raya pula adalah si mati hanya mempunyai harta alih sahaja, duit. SP ke Combank ke apa ke, motor kereta yang mana perlu kepada surat kuasa tadbir, maknanya dia tak boleh. Di mana nilai dia itu adalah RM600,000 ke bawah. Ya, bila dia datang ke pejabat pusaka kecil tidak ada bidang kuasa untuk nak mengeluarkan surat kuasa tadbir. Tetapi itu untuk secara ringkas ya. Okey, sebab kita ada 5 minit jadi. Jadi berdasarkan kepada kita tengok kepada di pecahan yang pengurusan harta pusaka di Malaysia ni mengikut agensi ya.
kita tengok kepada ni, kita mana yang bahagian harta pusaka ni berurusan untuk mengeluarkan surat kuasa takbir itu melebihi 60%. Ini adalah berdasarkan kepada Registry Sentral Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa Mati. Sebab kesemua permohonan harta pusaka yang dibuat di Mahkamah Tinggi ke ataupun di pejabat pusaka ke di mahkamah ataupun di amanah raya ke perlu mendaftar di bahagian kuasa mati di Mahkamah Tinggi. Ini data yang kita dapat daripada mahkamah bahagian kuasa mati. Berdasarkan kepada ini, maknanya kebanyakan masyarakat kita ni berurusan dengan bahagian pusaka berbanding dengan Mahkamah Tinggi ataupun dengan amanah raya. Okey. Jadi berdasarkan kepada itu juga, maknanya hasil yang telah sumbangan kepada kerajaan persekutuan setiap tahun kita memberi sumbangan kepada kerajaan persekutuan dalam bentuk hasil melebihi 21 juta setiap tahun. Ini adalah berdasarkan kepada 3 tahun yang kita buatlah. Dan seterusnya adalah nilai harta pusaka yang telah diselesaikan. Kita tengok pada kalau nilai harta pusaka ni, kalau isu harta beku dan sebagainya, itu harta beku. Tetapi kalau kita tengok daripada penyelesaian yang telah kita buat di bahagian pusaka ni, maknanya dalam 3-4 tahun ni, maknanya lebih 42 bilion lebih. Maknanya yang dikatakan 70 bilion harta beku tu takkan tak kurang-kurang kot. Benda ni lah yang tak di-highlightkan. Yang di-highlightkan hak beku saja, hak cair tak highlight. Okay, jadi maknanya untuk itu, maknanya saya sebagai pusingan pertama ni sebagai intro, saya serahkan baliklah kepada moderator. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Dia terlebih seminit. Mungkin ada penalti tu, nanti akhir kita bagi penalti. Baik, kunci utama apa yang diterangkan oleh Tuan Haji Baharudin tadi adalah memaklumkan kepada semua masyarakat Malaysia bahawa untuk menuntut harta pusaka tidak perlu lagi kita menjadi satu persoalan dan ke mana arah nak tunjuk. Jadi kita dah nampak tadi bahawa kita ada 3 entiti ataupun agensi yang berada di Malaysia ini, iaitu Mahkamah Tinggi, JKPTG atau Pejabat Tanah dan ARB. Jadi kalau seandainya tanah itu ataupun tanah simati itu ada 2 juta ke bawah, maka pergilah ke Pejabat Pusaka. Dan juga kalau dia tidak ada tanah, maka dia ada harta alih saja bawah daripada 600,000, maka pergilah berhubung dengan Amanah Raya Berhad. Dan juga kalau lebih daripada itu ada wasiat ke apa semua, pergilah kepada Mahkamah Tinggi. Walau bagaimanapun tidak ada menjadi masalah. Kalau tidak tahu juga, marilah ke pejabat JKPTG. Kami senantiasa senyum untuk mengalukan kedatangan itu untuk bertanya dan tak ada masalah. Kita akan boleh menjawab, insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji atas penjelasan tersebut. Baik, itu sebagai mukadimah daripada Tuan Haji. Seterusnya kita pergi kepada ahli panel yang kedua, Dr. Zamro. Di dalam situasi sekarang ini, negara kita ni telah dibadai akan pandemik COVID-19 ini. Diam tak diam dah hampir 2 tahun dah. Sudah virus ini berluasa. Akibat daripada itu, berlakulah PKP, PKPD, PKPB dan pelbagai lagi akronim yang digarapkan oleh pemimpin-pemimpin yang boleh dilihat dalam teknologi komunikasi, sosial media dan sebagainya. Ini menyebabkan penutupan sepenuhnya pejabat-pejabat dan kerajaan dalam tempoh-tempoh tertentu. Oleh yang demikian, masyarakat juga akan terkesan akibat daripada perkara ini. Natijah daripada itu menyebabkan masyarakat akan terbantut untuk meneruskan tuntutan harta pusaka peninggalan ibu bapa dan keluarga mereka. Perkara ini memungkinkan akan harta tersebut menjadi beku. Itu baru penyataannya, doktor. Persoalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan harta beku? Bagaimanakah pengesanan harta pusaka beku ini diperolehi? Dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan harta pusaka itu menjadi beku? 3 soalan yang saya tanyakan, doktor. InsyaAllah. Silakan, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Amri Malik sebagai moderator. Kedua-dua ahli panel yang sangat saya segani dan hormati, yang berbahagia Tuan Haji Baharudin, yang berbahagia Tuan Haji Arifin Sabirin. Kedua-duanya orang-orang hebat
yang bergerak begitu cergas atau cerdas dalam masyarakat kita lah, dalam membantu masyarakat untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pusaka dan perancangan terutamanya. Jadi mereka berdua ni sebenarnya orang yang paling layak lah untuk bercakap lebih detail sebenarnya. Okey, berbalik kepada soalan yang ditanya oleh Tuan Haji, harta pusaka beku, biar kita faham dahulu, apabila berlakunya kematian si pemilik harta, harta berkenaan terutamanya harta yang ada dokumentasi. Ya, tak semua harta, harta yang berdokumentasi terutamanya seperti tanah dia ada geran atau hak miliknya, akaun bank dia ada akaunnya, nombor akaun koperasi ada peraturan-peraturannya tersendiri. Jadi semua inilah yang akan ditinggalkan oleh si mati, dan apabila tidak diuruskan, apabila berlaku je kematian, harta ini di-freeze-kan, dibekukan. Dari segi masalah pengurusan, saya secara umumnya saya rangkumkan apabila tidak menjalani proses pembahagian harta pusaka ke atas harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati, di situ saya stand sebagai harta beku. Walaupun waris mungkin menyatakan bahawa si mati ada meninggalkan tanah, tanah itu diurus dengan elok, si mati ada tinggalkan rumah, rumah diurus dengan elok. Soal pengurusan saya tidak berbangkit di sini kerana pengurusan boleh dibuat ke atas harta-harta berkenaan terutamanya. Walau demikian, harta yang berkaitan dengan akaun, berkaitan dengan koperasi, berkaitan dengan saham, itu agak sukar untuk diuruskan oleh waris. Namun demikian, walaupun waris berjaya menguruskan dalam konteks perbincangan sesama mereka sahaja, terutamanya melibatkan hartanah seperti rumah, bangunan dan sebagainya, pada pandangan saya jika tidak diselesaikan secara tuntas melalui proses pusaka, ia tetap dianggap sebagai pusaka beku kerana namanya masih lagi terdaftar di atas nama si mati. Walaupun pada peringkat generasi pertama ini tidak ada masalah dalam pengurusan, tetapi perlu diingat bahawa kesannya apabila salah satu pihak atau beberapa pihak dalam generasi pertama ini meninggal, harta itu mungkin akan menjadi masalah. Sebab itu saya kata pusaka beku ni, ada orang katakan biarlah beku pun rumah tetap diurus dengan biasa. Sewa tetap ambil. Saya kata itu tidak ada masalah, bagus dalam prosesnya, tetapi pusaka tetap kena uruskan kerana kesannya apabila berlaku kematian, apabila berlakunya hilang upaya, waris-waris yang ada perbincangan sudah menjadi sukar. Jadi dia akan terkesan juga akhirnya, sedangkan harta berkenaan adalah harta yang eloknya dimanfaatkan dengan terbaik mungkin, apatah lagi dalam suasana pandemik sekarang ini, keperluan keuangan kita sentiasa mendesak, paling tidak dapat membantu pihak kerajaan kita mengurangkan kebergantungan berkenaan. Okay? Jadi ramai waris tak nampak kat situ. Nampak hanya nak bergantung saja, sedangkan ada harta beku tak diurus dengan elok dan sebagainya, ia tak beralih kepada anjakan itu. Hanya semata-mata melihat kepada prospek itu. Okey. Itu pada pandangan saya tentang pusaka beku kerana dia terkesan kepada generasi berikutnya apabila berlaku kematian di kalangan waris itu pula. Okey. Perlu diingat begitulah, sebab ramai yang di luar sana masyarakat kita berpandangan eloklah diurus dengan teratur, tanah tetap diusahakan dan sebagainya. Itu baik, bagus, teruskan, tetapi proses pusaka tetap kena jalankan kerana kesan kepada bakal-bakal waris akan datang kerana prosesnya harta berkenaan menjadi lebih sukar, terutamanya dalam proses pengumpulan data, proses perbincangan waris untuk diselesaikan sama ada di mana-mana peringkat, terutamanya apabila melibatkan tanah adalah JKPTG kita lah. Okay, JKPTG apabila itu orang marah pula JKPTG sejak puncanya orang lain. Ramai begitulah beralih marah ini kepada pihak lain sedangkan punca pihak lain. Jadi tak sesuai lah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, datuk-datuk, datin-datin. Jadi kita tak kena pun tempat yang kita nak letak.
Bagaimana nak mengesan harta si mati? Agak sukar saya nak menjawab soalan ini. Kerana dalam konteks hari ini pemilikan hartanya pelbagai. Ada di pelbagai agensi yang berdokumen ini. Apatah lagi yang tak berdokumen pun suka nak dikesan. Bawah bantal, bawah tilam, atas silin dan sebagainya. Kedudukan harta itu pun susah dah nak kesan. Apatah lagi yang berdokumen kerana pihak-pihak waris tidak mengetahui kedudukan harta berkenaan, maka berlapis-lapislah proses penyelesaian akan datang. Sekejap borang A, pindah borang P, kemungkinan P beberapa kali dan sebagainya dalam proses pengurusan pembahagian harta pusaka yang akhirnya menyukarkan waris, mereka jadi fed up. Kita tak nak berlaku begini. Jadi nak kesan tu agak sukarlah sebab kita tidak ada suatu badan induk yang diberi autoriti untuk memusatkan pengumpulan harta ini untuk difailkan ataupun untuk direkodkan terutamanya kerana mungkin keselamatan data dan sebagainya akan terganggulah. Sekiranya kita ada keselamatan ini yang cukup jitu untuk jangka panjang, boleh diusahakan proses untuk pengumpulan atau pendaftaran ini. Namun demikian langkahnya adalah langkah kepada pemilik harta itu sendiri. Ketika dalam keadaan inilah senaraikan harta-harta dibuat melalui pihak-pihak yang kita percayai yang mana boleh diketengahkan harta itu kepada waris-waris untuk dibentangkan. Itu adalah langkah yang perlu digunakan. Maksudnya perancangan harta yang perlu dibuat oleh pemilik-pemilik harta dalam proses hari ini cukup penting. Kan kalau kita biarkan maka menjadi masalah. Ya? Jadi nak kesan itu sukar. Sebab itu saya selalu berpesan kepada pemilik harta, kesukaran mengumpulkan harta, jerit-perih mencarinya semasa ini adalah untuk kepentingan diri dan keluarga serta sebahagian masyarakat. Bimbang-bimbang setelah ketiadaan kita, harta itu tidak sebagaimana matlamat objektif kita yang awal, senangnya waris tidak berlaku. Jadi kita hanya selesai pada masa kita hidup je. Tak cantik dari segi kesinambungan. Jadi langkah yang paling dekat adalah waris itu ataupun pemilik harta itu sendiri menyenaraikan waris-waris. Ya, waris pula harta-harta yang dia ada untuk diketahui oleh waris-waris yang bakal ditinggalkan supaya kesinambungan pemilikan harta itu berlaku dengan cara yang baik dan tidak menyusahkan waris dalam yang nak menguruskan kemudian hari. Antara faktor utama yang kalau berlakunya proses harta pusaka beku ini adalah antaranya sikap lah. Masalah undang-undang banyak sudah ditangani sebagaimana Tuan Haji Baharudin sebut tadi. Jika kita jelas statusnya 2 juta ke bawah ada tanah, tak kira lah luas mana pun, yang ada tanah tak banyak pun sekakan kera pun ke pejabat tanah. Kan? Itu maksudnya bawah pada 2 juta dah ada dah penerangan-penerangan, sebaran maklumat ini saya yakin sampai kepada masyarakat. Cuma masyarakat nak ambil berat atau tidak, itu atas usaha masyarakat kita. Penggembelingan pihak-pihak yang memberi maklumat itu sudah pun ada. Namun demikian, punca utama saya lihat kepada pusaka beku ini, punca utama adalah sikap waris itu sendiri. Okay. Sikap waris suka bertangguh itu satulah. Sikap bagaimana keadaan nak mengumpulkan harta, pemilik harta juga memberi kesan kepada sikap kemudian. Tak tahu harta di mana, tak jumpa lalah. Akhirnya masyarakat atau pewaris kata, biarlah dulu tangguhlah, mana lagi harta pun tak tahu ni. Berapa lama proses itu boleh berlaku dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin itu dululah. Saya rasa panjang. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, terima kasih. Ya, memang betul sekarang ni apa yang doktor katakan itu memang faktor utama dia kebanyakan perkara ini boleh berlaku akibat daripada faktor daripada empunya ataupun waris-waris dia tersendiri yang hanya biarlah, tunggulah nak buat pusaka, tunggu kubur masih merah nak berebut, itu adalah sinonim yang kata-kata keramat yang senantiasa dikatakan kononnya untuk menjaga ketertiban
terhadap pusaka itu tersendiri. Tetapi apa yang dia buat tu semua silap belaka, Tuan Haji. Ya, betul Tuan Haji. Islam Okey. pun menggalakkan kesegeraan. Yes, Kerana betul. menyusahkan orang lain itu tidak menjadi perkara yang baik dalam Islam lah. Bermakna, Masyarakat dan sebagainya. ya, Borang didik dah disediakan. Kamu tak nak adil pun tak apa. yes, betul, betul. Maknanya apa ni, persetujuan waris boleh dibuat melalui dokumentasi borang Ya. dan sebagainya. Tapi Hmm. sikap masyarakat ia tak yakin, nak si borang pun tak yakin lagi. Itu adalah sikap sebenarnya, bukan masalah undang-undang. Adalah sebel sedikit di sana sini tetapi ditangani dengan agak baik oleh pihak-pihak yang berautoriti. Cuma ada cadangan saya selalunya, kalau boleh di dalam undang-undang itu jangka panjang lah, masukkan tempoh wajib menyelesaikan pusaka. Sebagaimana dalam undang-undang wasiat, tempoh wajib atau tempoh penerimaan diletak hanya 30 hari sahaja. Penerima wasiat nak menerima atau tidak wasiat. Kalau dia tak terima dalam tempoh berkenaan, selepas dia tahu, maka wasiat berkenaan dianggap dia tak nak terima. Begitulah pusaka, mungkin ada undang-undang terkait, mungkin boleh berkait kalau tanah berkaitan dengan akta pengambilan tanah dan sebagainya. Mungkin di situ apabila masyarakat melihat adanya undang-undang, kesegeraan itu sebahagiannya mungkin boleh ditangani lah. Okay. Baik. Tetap 3 tahun, 5 tahun terpulang lah. Yes. So saya menjangkakan bahawa cadangan-cadangan seumpama itu yang kita perlu ada, dan untuk kita simpan dan kita perbincangkan untuk digarapkan, disinambungkan, sebab supaya orang lebih cakna tentang harta pusaka ni. Betul Tuan Haji, Jadi kita dapat simpulkan bahawa bila sebut je harta beku ni, seandainya tak buat lagi tuntutan pusaka itu, seandainya dan ada juga nama si mati di dalam geran tersebut, maka itu tak diselesaikan lagi, maka itu dipanggil harta beku juga, ya Doktor, ya. Pada pandangan saya lah, sebab dia akan menimbulkan masalah. Yes, betul saja. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada Tuan Haji Arifin, retetan daripada penjelasan Dr. Zamrul itu tadi. Saya ingin bertanyakan kepada Tuan Haji, bagaimanakah pula pandangan Tuan Haji berkenaan dengan cara penyelesaian isu harta pusaka beku ini yang dipandang dari sudut situasi pandemik sekarang ini? Boleh bagi sedikit pandangan kepada kami? Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Rusia kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada pagi ini. Yang dihormati dua orang panelis, Tuan Haji Baharudin Aziz dan juga Dr. Zamrul Muda, yang kedua-dua mereka merupakan guru saya. Banyak belajar daripada kedua-dua orang insan yang hebat ini tentang ilmu-ilmu berkaitan harta pusaka. Sebab background saya dalam bisnes admin dan pengalaman saya sebenarnya bermula sebagai banker. Tiba-tiba je Allah lorongkan kemari tiba-tiba. Jadi terima kasih atas peluang perkongsian pada pagi ini, dan mendengar apa yang dibentangkan oleh Tuan Haji Baharudin dan juga Dr. Zamrul tadi. Sebenarnya dia ada kaitan dengan sebelum COVID-19 itu sendiri melanda sebenarnya situasi ini. Saya rasa wajar untuk saya kongsikan pengalaman kami di Wasiat Syok Berhad, pengalaman amalan kami di Wasiat Syok Berhad. Kita mengambil isu harta pusaka ni, kita ambil daripada pangkal dia. Kita tak ambil daripada bila berlaku kematian, sebab kebanyakan orang melihat bila berlaku kematian barulah isu harta itu dibincangkan. Jadi kami mengambil pendekatan yang lebih komprehensif sedikit. Kita mengambil pendekatan bahawa masyarakat itu sendiri hari ini semasa dia masih hidup, COVID atau tak ada COVID, dia sendiri kena faham tanggungjawab dia terhadap harta tu apa dia. Ya, macam disebutkan oleh Dr. Zamrul tadi kan, isu pusaka beku antaranya ialah kerana masyarakat tak ada kesedaran, tak faham macam mana proses nak dibuat, kemudian dokumen tak jumpa kan. Bila dah berlaku ayah dah meninggal dunia, barulah anak-anak terkial-kial mencari mana geran tanah ayah ni ada akaun bank dekat bank mana kan. Jadi sebenarnya isu tu dia perlu ditangani pada peringkat awal lagi, iaitu ketika masyarakat itu masih hidup. Jadi apa yang kami buat ialah kita didik masyarakat, kita educate masyarakat bahawa kalau kita, selagi kita ni masih hidup, kitalah yang bertanggungjawab terhadap harta itu, kitalah yang perlu merancang harta itu dengan baik. Bagaimana harta itu nanti selepas ketiadaan kita nak diagihkan kepada siapa,
siapa pentadbir yang nak dilantik, dan antara yang paling penting juga ialah di mana dokumen-dokumen kita berada. Sebab kebanyakan ibu bapa kalau zaman dulu lah, sekarang saya rasa dah kurang lah. Sebab WhatsApp Shop kita dah beroperasi 17 tahun. Jadi kita dapat lihat perubahan mentaliti masyarakat tu, kita dapat lihat. Kalau dulu ibu bapa dia nak cerita pada anak dia, dia ada geran tanah kat sini, dekat sini, dia ada account bank kat sini, kat sini. Kalau dulu ibu bapa dia sangat sekretif, dia nak berahsia, dia tak nak anak-anak dia tahu tanah dia di mana, account bank dia dekat mana kan. Tetapi sekarang ibu bapa dah lebih terbuka. Mereka dah boleh beritahu anak-anak apa-apa berlaku pada ayah, semua dokumen ayah, geran tanah, sijil nikah ayah dengan ibu kamu, account bank ada dalam beg ini yang ayah simpan dalam almari ini. Jadi apa-apa hal berlaku pada ayah, kamu carilah dekat dalam almari ini, dalam briefcase ni ada semua maklumat-maklumat. Jadi sekurang-kurangnya dalam keadaan yang paling asas sebenarnya, sekurang-kurangnya si anak ni dah tahu dah semua dokumen ayah ada di sini. Jadi tak adalah timbul isu nak ulang bicara, harta tertinggal, terlupa dan sebagainya, sebab segala-galanya telah dikumpulkan. Yang ini sebenarnya yang kita duk educate masyarakat. Dan biasanya dalam pengalaman kita, masyarakat akan mula mengumpulkan dokumen-dokumen ni, geran tanah, sijil nikah, account bank apa semua ni, apabila dia merancang harta. Merancang harta ni maknanya bila dia nak buat wasiat, dia nak buat hibah, dia nak buat harta sepencarian, dia nak buat amanah, barulah dia cari semua dokumen-dokumen ni. Kalau dia tidak berada pada kedudukan nak merancang harta ni, dia kata nanti dululah, belum masa lagi, masa belum time kata dia kan. Tunggulah nanti bila dah nazak nanti baru nak dikumpulkan semua. Ya, jadi kita ambil pendekatan bahawa masyarakat itu sendiri perlu dididik hari ini semasa dia hidup, supaya bila dia mati urusan pusaka dia itu menjadi mudah. Ya, jadi anak-anak dah ada panduan. Oh inilah dia punya dokumen-dokumen dia dekat sini, dan anak-anak pun secara umumnya macam Tuan Haji Baharudin sebut tadi, secara umumnya sebenarnya boleh dapat maklumat pun. Nak pergi ke pesaka kecil, nak pergi ke amanah raya, nak pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil, mereka boleh dapat maklumat. Sebab dalam keadaan hari ini kita tengok, tadi Tuan Haji Baharudin cerita pasal pusaka beku yang disebut selalu 70 bilion, tapi yang selesai 40 bilion orang tak sebut Tuan Haji Wahar. Orang tak sebut yang 40 bilion yang pusaka kecil dah bertungkus lumus selama 4 tahun ni menyelesaikan. Tetapi speed penyelesaian pusaka itu dalam keadaan sekarang tidak akan dapat mengatasi speed berlakunya kes pusaka yang semakin banyak. Disebabkan kalau dulu yang matinya satu hari mungkin 100 orang, hari ini yang mati satu hari mungkin 1000 orang disebabkan oleh COVID. Jadi kita boleh baca bahawa cabaran yang akan dihadapi oleh agensi seperti pejabat pusaka kecil ialah bagaimana nak menangani kes yang menimbun-nimbun ni. Jadi pada peringkat kami dalam amalan, pada peringkat amalan kita, kita didik masyarakat sendiri supaya bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dengan mereka merancang harta, dengan mereka mengumpulkan dokumen supaya anak-anak mereka tahu ke mana mereka mesti pergi dan apa mereka harus buat. Jadi itu dapat mengurangkan tekanan kes pusaka yang terbeku ataupun tertunggak ini. Dia tidak menghapuskan, eliminate 100%, tetapi dengan adanya perancangan itu sekurang-kurangnya dapat meminimalkan impak, dan kita boleh menasihatkan waris secara online, secara Zoom dan sebagainya. Kami dah 2 bulan office tak buka dah untuk pengetahuan penonton dan juga para panelis. Tetapi bisnes berjalan macam biasa sebab kita dah digitalkan hampir keseluruhan operasi kita. Jadi membantu, sangat-sangat membantu sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Haji Arifin ya atas perkongsian yang telah beliau. Kita sekarang ni memang kita tahulah cakna pusaka, cakna kebanyakan masyarakat sekarang pun dah banyak dah sedar akan kepentingan harta itu diuruskan dengan segera dan apakah perlu dibuat, dan bila berlaku apa-apa kematian terdahulu terkemudian kalau kita ikutkan sekarang ni kematian memang betul lah sebagaimana Tuan Haji cakap tadi, dah hampir hampir 1000, hanya sekadar COVID-19 saja dah 200 lebih hari semalam kan. Belum lagi kematian yang biasa-biasa macam tu, kita tak tahu, kita tak ada data yang itu, tapi yang diwawakan yang COVID-nya 200 lebih dah. Betapa banyaknya 200 lebih, dan berapa banyak lagi harta yang diorang miliki, sama ada dibuat atau tidak kita tahu lagi, wallahu alam. Okey, baik, terima kasih. Kita terus pergi kepada pusingan seterusnya ya. Bijak berdebat utarakan usul, kerisnya indah seni ukiran. Pusingan kedua pula menyusul, kembangkan akal buah pikiran. Baik,
Kita masuk ke pusingan kedua. Untuk soalan yang pertama ni, terus kita pergi kepada Tuan Haji Baharudin. Isu serta cabaran dalam situasi pandemik sekarang ini amat memberi kesan terhadap pengurusan harta pusaka kepada bahagian-pembahagian pusaka. Pertanyaan saya, Tuan Haji, bagaimanakah BPP ataupun bahagian pembahagian pusaka membuat perancangan dengan mengutarakan cadangan dan strategi untuk menyelesaikan kes yang semakin hari semakin bertambah dalam tempoh pandemik sekarang? Silakan Tuan Haji. Okay, terima kasih Tuan Haji Amri atas persoalan yang dibangkitkan. Ya, sejak negara dilanda pandemik COVID-19 ni bermula pada Mac tahun 2020 dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, PKPB, PKPD dan sebagainya dia memang terkesanlah ya. Di awal pada bulan Mac tersebut kita memang totally lockdown dan semua urusan tidak dapat nak dijalankan lah. Itu memang kita sedia maklum. Okey, selepas pada itu bila dah reda sikit boleh pada PKPB, okey, kita boleh mula balik perbicaraan tersebut dengan SOP yang telah ditetapkan lah untuk membantu kerajaan dalam melandaikan COVID tersebut. Walau bagaimanapun semasa tempoh pandemik itu urusan pembahagian harta pusaka cuma di segi perbicaraan sahaja yang terjejas ya. Kita tak bukan terjejas macam mana sebab kita tidak boleh mengadakan perbicaraan ya. Contohnya apa yang ada pada pandemik pada PKP 3.0 ini, maknanya memang totally tak boleh sebab kita bukan SSS. Ya, walau bagaimanapun, di segi permohonan pembahagian harta pusaka ini tetap boleh dibuat. Kita galakkan dibuat melalui permohonan di atas talian ya, yang disediakan oleh pihak jabatan bagi memudahkan waris-waris untuk buat permohonan. Dia tak perlu datang ke ke pejabat pusaka, boleh mohon di atas talian. Apabila dia dah komplit di segi permohonan atas talian tersebut, dokumen hard copy yang perlu dihantar dia kurier saja, ataupun kita sediakan Dropbox di pejabat pusaka dan kita akan collect permohonan tersebut dan kita akan proses kita akan proses permohonan tersebut lah ya. Dan kaki tangan kita pun terpaksa membuat proses permohonan pusaka tuan-tuan dan puan yang serah itu di rumah ya, disebabkan oleh kita untuk kita datang ke pejabat itu ada disebabkan kita bukan SSB tak dibenarkan, tapi permohonan itu tetap berjalan. Tapi itulah maknanya diibaratkan sebagai air yang masuk ke dam ya, yang tanpa lama-lama dia akan tepu penuh, bila penuh dia akan pecah sebab bicara tak ada nak buat. Itu yang membimbangkan kita ya. Okey, jadi walau bagaimanapun maknanya urusan untuk ni kita ada strategi jangka pendek ya, dan juga jangka panjang. Kita mengeluarkan SOP yang ditetapkan sebenarnya dikenakan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kita terpaksa menghadkan ya kemasukan waris ke hadir. Sekarang ni maknanya boleh berurusan tetapi melalui temu janji sahaja ya. Tak boleh datang terus macam tu ya. Dan kita mengutamakan konsultasi pelanggan menggunakan pilihan email ataupun talian telefon berbanding dengan perjumpaan bersemuka ya. Dan kita baru-baru ini kita mengaktifkan talian call center, itu pun kita dah divertkan kepada pegawai-pegawai kita. Semua pegawai di talian di handphone itu didivertkan terus. Maknanya waris boleh bila di call saja didivertkan terus kepada pegawai-pegawai untuk nak menjawab persoalan-persoalan yang ditanya oleh waris-waris lah. Kebanyakan yang tanyanya bila nak bagi bicara ya. Itu ya yang dekat-dekat sekarang ni ya, sebab permohonan dah lama tapi tak berjalan ya. Kalau ikut normal biasa maknanya kita dalam 4
4 bulan tu dah boleh panggil sepatutnya, tetapi disebabkan oleh keadaan yang berlaku pada hari ini, bukan setakat saja kita saja, kesemua terjejas ya. Kesemua terjejas. Sebabnya kita perlu di pesaka ni perlu hadir bersemuka ya. Bersemuka apabila semasa perbicaraan. Itu adalah kehendak undang-undang ya. Kehendak terpaksa macam tu. Tetapi disebabkan oleh keadaan yang begitu meruncing sekarang ni dan arahan oleh pihak kerajaan tidak dapat bersemuka bagi yang jabatan yang bukan akses servis ni, kita terpaksa akur lah termasuk dengan itu. Walau bagaimanapun baru-baru ini disebabkan oleh kita menerima banyak panggilan, banyak aduan, banyak pertanyaan melalui media yang kita sediakan ya, sama ada dalam call center, pertanyaan melalui portal dan sebagainya. Kita cuba memohon kepada MKN ya, melalui jabatan dan juga kementerian supaya membenarkan juga kita mengadakan perbicaraan secara fizikal ni ya. Jadi pada mulanya dia mencadangkan sudah diadakan atas talian ya. Tetapi seperti mana yang saya cakap tadilah, maknanya kekangan kita perbicaraan atas talian ni disebabkan tak ada punca kuasa untuk kita nak buat. Sebab itulah yang kekangan pertama kita. Dan kita cuba mohon lagi kepada MKN, dan alhamdulillah baru-baru ini kita dapat green light daripada MKN dan juga daripada KKM sendiri, dengan KKM menyediakan SOP yang ketat lah ya, yang ketat supaya kita ikut dalam keadaan sekarang ni. Ya, kita pun risau juga ya, risau sekarang ni dalam keadaan pandemik sekarang ni yang tak ada gejala pun boleh menyebabkan jangkitan berlaku dengan mudah ya. Itu pun bermakna Tuan Haji, kita boleh dah melaksanakan perbicaraan je lah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh MKN lah. Ya, kita boleh. Jadi bermakna bahagian-bahagian pusaka telah memperolehi syarat-syarat tersebut. Ya. Jadi tidak menjadi masalah lah. Cuma tinggal lagi kita kena patuh SOP lah. Ya, kena patuh SOP yang telah ditetapkan oleh dan juga kehadiran tu macam mana? Sebab kita fikirkan bahawa waris-waris bukannya sikit. Kadang-kadang dia nak mari juga. Ya, betul. Okey, jadi antara SOP yang ditetapkan tu maknanya kita menghadkan setakat 3 orang sahaja untuk yang bila datang untuk buat pembicaraan itu, dan waris-waris yang lain perlu menandatangani borang persetujuan, borang DDA yang telah disediakan oleh pihak pejabat pusaka lah. Okey. Tujuannya adalah untuk nak mengelakkan daripada berlaku crowded lah dia di pejabat pusaka bila ada ramai tu. Kalau lah katakan satu kes 10 waris, maknanya kalau 10 kes kita panggil, kalau 10 dah 100 orang. Okay, betul tu lagi. Kalau kita nak mengelakkan benda tu. Ya. Mengelakkan benda tu. Jadi dari segi perbicaraan juga kita jarakkan ya, maknanya satu kes kita ambil mungkin 45 minit hingga ke sejam lah, bergantung kepada kes lah. Jadi saya rasa dengan adanya kebenaran daripada MKM sendiri, saya rasa unit-unit pejabat pusaka di negeri ini telah membuat telah bersedia dan membuat perancangan untuk mengadakan perbicaraan walaupun dalam keadaan fasa 1 dan fasa 2 ni dengan SOP yang diperketatkan lah. Baik Tuan Haji, baik. Terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah selepas ni kita akan bermakna setiap negeri dah bersiap sedialah untuk melaksanakan arahan perbicaraan melalui dalam norma baru ni. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Baik, kita terus ke soalan kedua bagi pusingan kedua ni untuk Dr. Zamro. Pernyataan di sini saya nak mengatakan bahawa wasiat yang pernah dibuat oleh Sadiq Sigaraga kepada 3 anaknya, Abdul Wahid, Abdul Wahab, Abdul Wahab, adalah satu pengajaran yang hendak disampaikan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee berkenaan dengan ketamakan manusia terhadap harta peninggalan si mati. Sedangkan wasiat tersebut dibuat amat bertentangan dengan hukum yang boleh mengheret kepada pergaduhan keluarga. Itu komentar sahaja, Doktor. Apa yang nak saya tanyakan di sini ialah, adakah COVID-19 ni
adalah dikategorikan sebagai maradul maut. Boleh beri penjelasan sedikit apakah itu maradul maut? Dan jika pesakit COVID sebelum ditidurkan, beliau sempat berwasiat, adakah wasiat tersebut sah dari segi hukum syarak? Mohon penjelasan doktor. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Haji Moderator, ahli panel. Soalan yang agak berat nak jawab ni sebab nak kategorikan maradul maut atau tak maradul maut. Secara praktikalnya adalah doktor perubatan lah, pakar perubatan sebenarnya. Cuma dari segi Islam kita ada kriteria atau orang panggil parameternya yang boleh dijadikan panduan. Maradul maut, apa yang dikatakan maradul maut? Ulama-ulama mencirikan kalau kita lihat kepada Majalatul Ahkam Adliyah. Okey, dari segi undang-undangnya, undang-undang yang diamalkan ketika kerajaan Uthmaniyah dulu dalam perkara 1595 dalam majalah tu, yang pertama ni mengatakan, Majalatul Ahkam ni, yang pertama mengatakan sakit yang biasa membawa kematian. Itu satu. Yang kedua, sakit yang boleh melemahkan seseorang daripada melakukan tugasan harian. Sama ada lelaki atau perempuan. Tugasan harian mungkin berbezalah, lelaki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, pesakit itu mati dalam keadaan sedemikian. Okay? Sebelum berlalu masa 1 tahun. Okay? Itu antara 3 kriteria yang ulama membuat dalam satu perundangan yang dinamakan Majalatul Ahkam Adliyah. Bukan semata-mata pesakit itu terlantar di atas tilam barulah dikategorikan pesakit itu sakit nak mati. Ada orang sakit nak mati berjalan merata pun. Macam tahap 3, tahap 2, tahap 1 dalam konteks COVID kita ni. Merata berjalan pun. Kan? Walaupun tak boleh. Kita harapnya taklah. Okay? Itu. Maksudnya sakit nak mati ni bukan yang semestinya terlantar atas tilam, tetapi tempoh itu juga diambil kira dalam tempoh 1 tahun. Perkara yang sama juga diperuntukkan dalam undang-undang negara di beberapa negeri lah terutamanya dari segi itu. Kalau kita lihat di negeri Selangor sendiri, contoh saya buat ya, di negeri Selangor dan beberapa negeri lain membuat pendefinisian atau mencirikan sakit maradul maut ini dengan perkara yang hampir sama sahaja. Mana-mana negeri. Contoh di dalam enakmen wasiat atau orang Islam Selangor 1999 pindahan 2016 atau dalam enakmen wakaf Selangor 2015 meletakkan ciri maradul maut ni ada beberapa ciri. Yang pertama, penyakit itu pada lazimnya berakhir dengan kematian. Pada lazimnya, biasanya begitu. Penyakit itu menyebabkan kebimbangan ke atas si pesakit dalam mindanya, asyik fikir nak matinya. Okay. Yang ketiga, hendaklah terdapat tanda-tanda luaran yang menunjukkan bahawa penyakit itu merupakan suatu penyakit yang serius. Di sinilah peranan doktor pakar kita lah, okay, terutamanya. Yang ketiga, penyakit itu dideritai secara berterusan. Okay. Dalam tempoh tak lebih daripada 1 tahun. Okay. Daripada tafsiran ini kita boleh menyatakan bahawa itulah ciri-ciri maradul maut. Adakah COVID-19 ini termasuk di bawah ciri itu? Okay. Kalau kita lihat kepada data yang nak mengatakan sakit yang boleh bawa kematian, COVID-19 pada semalam merekodkan 8,201 kematian. Okay. Dan pengidapnya telah mencecah ataupun yang pernah dijangkiti itu mencecah 1,027,954. Yang sembuh pun ramai lah. Nak bagi tahunya penyakit ini boleh membawa ke kematian. Cuma dari segi pakar perubatan tahap mana? Sebab dia ada beberapa tahap. Tapi berbalik kepada soalan yang ditanya oleh Tuan Haji tadi, sebab dia berkaitan dengan soalan itu dah nak ditidurkan. Maka dia dah amat kritikal dah. Lebih-lebih lagi lah. Dia tergolong pada pandangan saya, dia lebih dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, dia sudah sampai kepada tahap maradul maut. Yeah. Namun demikian, kalau secara umumnya COVID-19 yang di pandemik ini, yang mana adanya kematian, secara umumnya dia boleh dah dikategorikan sebagai maradul maut lah. Apa yang paling penting, berbalik kepada soalan yang ditanya oleh Tuan Haji Moderator tadi, iaitu wasiat yang dibuat
ketika itu sebelum ditidurkan. Syarat pertama pewasiat mestilah dia akhir balik dalam konteks undang-undang negara kita diletakkan dalam enactment wasiat negeri-negeri yang bagi negeri yang ada enactment 18 tahun. Itu satu dulu. Yang kedua, mestilah berfikiran waras. Yang ketiga, tidak ada halangan untuk dia buat wasiat. Kemudian dinyatakan juga kalau dalam Seksyen 6 tak silap saya Negeri Selangor, kalau dibuat dalam keadaan sakit maradul maut, tidak boleh melebihi 1/3 hartanya selepas kematian. Jika melebihi kadar itu perlu persetujuan waris dan sebagainya. Begitulah wasiat kepada waris. Secara umumnya, sama ada dia sakit nak mati ke, sihat ke, dalam konteks wasiat tak timbul isu. Haknya 1/3 juga. Okey. Hak untuk dia melepaskan harta. Yang jadi isunya adalah pemberian biasa termasuklah wakaf. Pemberian biasa maksudnya hibah dan wakaf. Yang itu baru jadi isu. Yang wasiat tak jadi isu kerana kalau dia dalam keadaan sihat pun dia buat wasiat lebih 1/3, yang sah tetap 1/3. Apatah lagi sakit. Okey. Dalam keadaan minda masih lagi boleh berfikir, tak ada masalah kerana dalam hadis Rasulullah menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas pun ketika sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas yang buat wasiat pun ketika sakit. Jadi sakit ini tak menimbulkan isu besar. Yang mungkin boleh diprotes atau dicabar adalah dari segi kewarasan mindanya ketika itu. Yang itu boleh bawa kepada pihak mahkamah, terutama mahkamah syariah, kerana ada dalam peruntukan yang saya baca tadi tu ada satu peruntukan pewasiat hendaklah berfikiran waras. Itu. Jadi nak membuktikan itu, pakar doktor juga memainkan peranan lah untuk melihat dari segi kewarasan bertindak. Namun demikian dari segi wasiat tak timbul isu besar. Yang timbul isu besar patutnya dari segi hibah, wakaf dan sebagainya, kerana dalam keadaan maradul maut, hibah tidak boleh lebih daripada 1/3 kerana dia dah dikategorikan sebagai maradul maut. Kalau lebih daripada 1/3, ia akan menjadi hukum wasiat. Okey, hibah itu boleh kembali kepada hukum wasiat. Di sinilah saya nak berpesan kepada pendengar-pendengar semua terutamanya, bukan bererti orang dalam keadaan sakit maradul maut, jika dia masih lagi berfikiran waras tak boleh buat hibah, tetapi ada kekangan perundangan iaitu hibahnya boleh dituiskan, swing atau dituiskan atau perubahan berlaku kepada hukum wasiat. Buat hibah tapi jadi wasiat akhirnya. Bayangkan kalau tak buat perancangan harta yang betul, anak dihibahkan rumah tanah kepada anak-anak, anak-anak terus buat urus niaga setahun tempohnya kan. Bukan tak ditidurkan saja, masa duduk dalam wak dan sebagainya itu dibuat kepada anak-anak, anak-anak terus jual rumah, terus belanja rumah berkenaan, tiba-tiba meninggal nanti orang akan protes bahawa itu adalah hibah dalam keadaan maradul maut, anak berkenaan kena ganti balik kalau waris tak setuju. Jadi kekangan kawalan inilah perlu kepada perancangan dokumen yang gitu. Okay. Ada macam-macam agensi lah. Kalau Tuan Haji Arifin lebih maklum lah sebagai agensi terkehadapan dalam konteks ini. Okay. Dari segi wasiat syok terutamanya. Jadi ramai orang buat hibah dalam keadaan maradul maut. Tiba-tiba anak dah jual rumah, dah belanja, habis harta semua. Mati dalam keadaan itu. Bayangkan kalaulah dituntut oleh waris lain. Jadi pusaka kerana hibah bertukar kepada hukum wasiat. Wasiat adalah tidak sah kepada waris jika izin waris. Bayangkan perkara ini berlaku kerana tempoh sakit itu yang ulama katakan tadi setahun dan mati dalam keadaan sedemikian. Wallahu alam, mungkin itu boleh membantu jawapannya dan mungkin boleh ditambah oleh Tuan Haji bagaimana nak kita menyelesaikan masalah kita ini. Ramai orang yang masih inilah saya wakafkan rumah. Wakaf dalam keadaan maradul maut pun bertakluk kepada hukum wasiat sebagaimana dalam Seksyen 32 dan enactment wasiat orang Islam negeri Terengganu, tak silap saya 36, Selangor 32. Wasiat ataupun wakaf dalam keadaan maradul maut pun kembali kepada hukum wasiat jika mati dalam keadaan itu. Bermakna dia tetap 1/3 lah. Dia kembali kepada kalau mati, kalau sembuh balik, berjalanlah hukum macam biasa. Dia ada dua kategori. Faham. Jadi
pandemik ini kena ambil se- berat jugalah tuan-tuan dan baik. puan-puan sidang penonton supaya Hmm. kita tercetus bagaimana kedudukan status harta kita Baik. cari dengan cara yang betul, nak tinggal pun dengan cara yang betul. Itu dikatakan kesinambungan yang terbaik lah. Baik. So Wallah. saya kira semua pendengar telah memahami apa yang dijelaskan oleh doktor tadi secara panjang lebar berkenaan dengan maradul maut. Kita risau juga sekarang ni kan sebab kes-kes umpama ini kalau ada pengesahan untuk yang mengatakan itu adalah maradul maut, kalau mengikuti ciri-ciri yang sebenar itu boleh dikategorikan sebagai maradul maut. Ya. Baik. Baik, seterusnya kita terus kepada Tuan Haji Arifin memandangkan masa kita ni terlalu laju, ibarat macam air terjun yang mengalir dengan cepat sekali. Jadi seterusnya Tuan Haji sebagai seorang yang berpengalaman di dalam membentangkan kata-kata kerja, ceramah dalam dan luar negara, sering berinteraksi dengan perwarisan di luar-luar negara. Soalan saya, bagaimanakah Wasiat Shop selaku pemain industri di dalam negara ini boleh membantu bahagian-bahagian pusaka untuk mempercepatkan penyelesaian pusaka masyarakat umum dalam tempoh COVID-19 ini, selain daripada konteks wasiat dan hibah? Ya. Sila Tuan Haji bagi pandangan. Okay, terima kasih Tuan Haji Moderator. Di Wasiat Shop semenjak tahun 2004 kami telah memperkenalkan satu perkhidmatan yang dipanggil sebagai khutbah pusaka. Ya, apa yang kami buat di dalam khutbah pusaka ni ialah apabila kami dimaklumkan tentang kematian pelanggan, kami akan datang ke rumah bertemu dengan waris pada bila-bila masa, hari Sabtu, hari Ahad, malah pernah ada dalam rekod kita pada hari raya Aidiladha. Pegawai kita datang berjumpa dengan waris di rumah dia. Masa tu kalau tak silap saya di Muar, Johor. Kerana waris-waris ni kata kalau nak jumpa kami adik-beradik semua sekali kami berkumpul pada hari raya Aidiladha. Waktu lain semua tak ada. Jadi pegawai kita pun turun berjumpa dengan waris pada hari raya Aidiladha. Mereka bertugas. Mereka menerangkan dalam khutbah pusaka ni kita akan terangkan yang pertama sekali ialah bahagian faraid waris-waris. Ya, jadi kita kirakan dan kita bagi tahu harta pusaka yang ditinggalkan bernilai banyak ini, bahagian waris-waris semua sekali adalah seperti ini dan nilainya adalah seperti ini. Itu bahagian hak waris-waris. Kemudian kita akan terangkan juga tentang apakah proses yang akan berlaku selepas itu. Kalau si mati ada membuat wasiat, ada membuat hibah, bagaimanakah proses mengesahkan hibah dan wasiat itu berlaku? Kita akan terangkan kepada waris. Dan kita cerita juga kepada waris tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang harta pusaka supaya mereka faham tanggungjawab mereka. Sebab kita dapati bahawa banyak timbul macam-macam masalah ialah kerana waris tidak faham tentang hukum hakam ini. Jadi semua tentang hutang si mati. Jadi semua orang fikir bila ayah mati berapa bahagian kita. Dia fikir itu je. Dia tak fikir tanggungjawab dia sebagai waris membantu menyelesaikan hutang dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan semua ni dan kemudian kita akan ceritakan juga proses pengurusan pusaka yang akan berlaku selepas itu. Kalau di pejabat pusaka kecil, apa borang yang perlu diisi, apakah dia prosedur-prosedur yang akan dilalui. Ya, dan bagi pelanggan-pelanggan kita, perkhidmatan ini, khutbah pusaka ni, kita datang ke rumah ni, kita bagi secara percuma. Waris tak perlu bayar apa-apa. Walaupun kita terpaksa datang hari Sabtu malam Ahad, ya, di rantau panjang Kelantan, pegawai kita datang daripada KL, waris tak perlu bayar apa-apa untuk perkhidmatan tersebut. Kenapa kita buat perkhidmatan ini? Ialah kerana kita hendak sebelum bermulanya bicara kuasa itu sendiri, sebelum bermulanya permohonan, waris-waris ini sudah pun faham dan mereka ni sudah dimuafakatkan. Jadi apabila dia telah dimuafakatkan di luar, bila dia masuk dalam bicara kuasa, dia akan jadi lebih simple, dia akan jadi lebih mudah. Kerana kesemua mereka sudah faham. Siapa yang tak hendak, dia telah menandatangani borang DDA dengan lengkap. Ya. Jadi tak timbul isu perbicaraan itu akan memakan masa yang lama. Kerana waris telah dimuafakatkan, mereka telah faham tentang hukum hakam yang berkaitan. Dalam musim COVID-19 ni apa kita buat? Memang kita tak boleh pergi ke rumah waris, kita pun tak nak arahkan pegawai kita pergi. Jadi kita buat sesi khutbah pusaka ini secara Zoom. Jadi kita terangkan juga kepada waris. Jadi waris-waris ni sebenarnya dalam banyak kes yang kami buat, kebanyakan waris-waris sudah pun dimuafakatkan. Jadi bila dia datang ke dalam bicara kuasa, mereka sudah pun well equipped, dia sudah lengkap dengan kefahaman-kefahaman apa yang dia sepatutnya tahu dan juga hak mereka dan juga apa prosedur yang akan dilalui. So itu akan memudahkan proses pengurusan pusaka. Kalau mereka tidak dimuafakatkan, nanti dia bila datang bicara kuasa, sudahlah bicara kuasa kita terhad, 3 orang aja kata Tuan Haji Bahar, tak boleh masuk lebih daripada itu. Sudahlah
terhad, proses slot bicara kuasa itu terhad, tapi bila dah masuk bicara kuasa nanti kan ketidakfahaman akan menyebabkan waris berbalah dan kes itu menjadi tertangguh lagi, maka makin banyaklah kes yang tertangguh kan. Jadi objektif itu ialah supaya waris itu faham. Sebab dalam norma hari ini kita semua, baik kami sendiri, baik pesaka kecil sendiri dan juga masyarakat secara umumnya kena faham bahawa kita tidak akan balik semula kepada norma sebelum Mac 2020. Kalau kita menaruh harapan nanti bila dah settle kita akan balik semula kepada norma sebelum Mac 2020, maka pandangan kita secara realistik itu adalah impian semata-mata. Dia tidak akan berlaku. Jadi kita kena bergerak ke hadapan. Di peringkat kami telah mendigitalkan hampir sepenuhnya urusan operasi kita. Harapan kita ialah supaya urusan operasi itu bila sampai kepada peringkat pejabat besar kecil atau Mahkamah Tinggi Sivil sendiri pada peringkat perbicaraan juga boleh dibuat sepenuhnya. Jadi digital itu dia akan berpanjangan daripada A sampai Z, dia takkan separuh jalan saja. Tapi kesan yang kita dapat lihat sekarang agak membantulah bila dari segi proses pengurusan pusaka kita ada consultation melalui Zoom. Mana waris yang tak pernah pakai Zoom pun kita ajar macam mana cara nak pakai Zoom supaya dia boleh connect dengan kita dalam Zoom. Jadi kita dapati bahawa memang sangat-sangat membantulah. Jadi waris dapat masuk ke bicara kuasa, clear, dia tahu apa yang dia perlu buat dan apa hak-hak dia. Wallahualam. Okay, baik. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Arifin. Bermakna kita menggunakan sepenuhnya teknologi komunikasi yang ada sekarang ini. Itu tujuan utama dia ya, untuk memudahkan. Jadi kita tak perlu adakan diri, perjumpaan, bersemuka apa semua ya. Dapat membantu dalam tempoh keadaan sekarang lah yang kita hadapi. Baik. Ke Pekan Rantau, rumah Pak Saleh, pergi bersama Pak Angah Sharif. Pusingan ketiga mengambil alih untuk dijawab pada Yang Arif. Ya. Jadi lepas ni kena jawab soalan pantun saya tu, kena beli ya. Okey, pada pusingan yang ketiga ini, ahli-ahli panel diberi masa hanya 2 minit sahaja. Saya pohon agar mengambil perhatian terhadap yang ni, minta dijawab dengan padat dan berkesan untuk berjawab. Baik Tuan Haji, kita tuju kepada Tuan Haji Baharudin dahulu. Cabaran bahagian pengurusan masa mendepani pandemik ini sekarang ini tidak diketahui bila akan berakhirnya. Ya, kehadiran bersemuka jua tidak dibenarkan. Oleh yang demikian, ada pendapat pandangan daripada orang ramai yang mencadangkan agar setiap perbicaraan itu dijalankan melalui online. Online sahaja sebagai solusinya. Minta pandangan dan komen Tuan Haji. 2 minit saja. Sila. Terima kasih Tuan Haji moderator ya. Okey, memang ini soalan yang dijangkakan, ada soalan ni cepu mas ni kata kami ya. Jadi berhubung dengan isu dibangkitkan perbicaraan online ni, ianya bukan satu yang baru yang dibangkitkan di pejabat. Banyak kita menerima email daripada waris-waris yang terkesan ini ya, untuk nak mempercepatkan permohonan ini dicadangkan supaya kita buat melalui perbicaraan online. Tetapi hakikat sebenarnya ya, kita yang seperti awal-awal yang saya cakap di awal tadi ni, maknanya kita kita tidak ada satu punca kuasa. Setiap satu benda yang kita buat ni mesti merujuk kepada perundangan ya, sebab kita tak nak nanti apa yang kita buat itu dapat dicabar di kemudian hari ya. Jadi kalau kita tengok pada mahkamah sendiri pun banyak sebelum perbicaraan online itu boleh dibuat pun banyak perlu pinaan kepada undang-undang ya. Contohnya atau Mahkamah Kehakiman 1964 atau Mahkamah Rendah 1948 atau kaedah-kaedah Mahkamah Rendah 1995. Perlu dibuat pinaan. Dia juga kaedah-kaedah Mahkamah 2012, kaedah Mahkamah Persekutuan ya 1995 tu, dan kaedah Mahkamah Rakyat 1994. Dibuat pindaan ke semua. Jadi mana tak semudah yang kita mengadakan cara Zoom ya, ataupun cara online ni. Jadi maknanya perlu kepada beberapa pindaan yang dibuat. Dan kita memang di peringkat bahagian dan di peringkat jabatan, kita memang membuat perbincangan dengan melalui PUU jabatan, PUU kementerian dan juga pengampilan dari peringkat agensi sendiri, supaya
tengok balik setakat mana dalam akta yang sedia ada ni, terutama dalam Seksyen 11 atau Pegangan Pusaka 11 atau Pegangan Pusaka itu boleh ditengok ruang-ruang yang ada untuk kita boleh membuat perbicaraan online. Tapi maknanya benda ini pun telah dipanjangkan ke peringkat agensi, dan agensi tengah buat kajian sekarang ni lah. Dan kita tengah menunggu jawapan lah daripada Jabatan Peguam Negara berkaitan dengan perbicaraan online ni. Maknanya untuk yang jangka panjangnya maknanya terpaksa kita kena buat pindaan kepada undang-undang pusaka sendiri untuk mewujudkan satu punca kuasa bagi membolehkan perbicaraan online ini dibuat. Memang itu maknanya pihak jabatan terutamanya Bahagian Pusaka ni memang buat kajian dari segi undang-undang lah, supaya sekurang-kurangnya setiap perkara yang kita buat itu mesti berdasarkan kepada undang-undang yang sedia ada lah. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya. Tahaji Arifin tak apalah, maknanya dia boleh buat undang-undang sendiri. Dia tak ada masalah, tak ada apa. Kita terikat dengan undang. Dan even di Mahkamah Tinggi sendiri pun, di bawah Probit pun kalau tak silap saya tak buat lagi pun perbicaraan dalam atas talian ni. Cuma dia melibatkan kes-kes jenayah saja dan kes review itu sebabnya dia melibatkan hak dan sebagainya lah. Sebab kita perlu penjelaskan di dalam undang-undang baru kita buat. Walau bagaimanapun kita ke arah itu ke arah itu untuk kita cuba membantu masyarakat untuk menyelesaikan secepat mungkin lah dengan medium yang ada. Saya rasa cukup. Baik, Tuan Haji. Bermakna memanglah kalau ikut solusi, kalau yang kita nampak sekarang ni bila bicara melalui online, boleh menyelesaikan akibat daripada pandemik sekarang, tetapi dia melibatkan perundangan yang perlu dikaji dengan lebih teliti. InsyaAllah benda ni kita sebagaimana yang Tuan Haji cakap tadi telah dikemukakan dan dipanjang kepada pihak AG ataupun Peguam Negara untuk mengkaji. Mudah-mudahan benda ni boleh dilaksanakan. Bukan dalam tempoh pandemik ni saja. Mungkin kalau tak ada pandemik esok, mungkin kita boleh juga buat sebagai satu alternatif untuk penyelesaian dengan segera, secara pantas dan tuntas. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, seterusnya soalan Dr. Zambro, bolehkah Tuan jelaskan secara ringkas perbezaan hibah dan wakaf serta syarat-syarat keduanya untuk dilaksanakan oleh seseorang? 2 minit saja, Doktor. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji Moderator. Dalam masa tempoh yang terbatas ini saya bagi poin-poin je lah. Ya. Betul. Okey, hibah dan wakaf sebagaimana soalan pada Tuan Haji tadi. Hibah pemberian semasa hidup, kuat kuasa masa hidup secara sukarela tanpa balasan, itu hibah mutlak lah. Okey. Tidak ada kadar tertentu, mesti ada ijab dan qabul, memenuhi rukun dan syarat. Mesti barang itu diserahkan kepada penerima semasa pemberi masih hidup. Itu hibah. Okay. Dan matlamat pemberian kepada individu atau pihak-pihak lah terpulang kepada si pemberi harta berkenaan. Itu adalah hibah. Wakaf pun sama dari segi konteksnya, cuma matlamatnya berbeza. Iaitu pemberian ini wakaf boleh dibuat 2 keadaan. Wakaf semasa hidup atau wakaf yang dikaitkan dengan berlakunya pelaksanaan selepas mati. Hibah tidak ada berlaku pelaksanaan lepas mati. Hibah tetap kena laksanakan masa hidup, cuma boleh ada perjanjian di kalangan pemberi dan penerima dari segi hal-hal yang bersangkutan dengan harta itu ia boleh buat. Tapi pelaksanaannya berlaku masa hidup. Yang orang tak faham, hibah macam mana? Berlaku lepas mati juga. Berlaku itu adalah atas dasar persetujuan bersama, harta sudah pun menjadi kepunyaan penerima, penerima memberi ruang kepada penerima memberi ruang kepada pemberi asal untuk dia berurusan dan sebagainya. Sebab itu penting sangat dokumen nak selesai perkara ini lah. Okay. Nak selesai perkara ini. Sebab ramai masyarakat macam mana boleh buat hibah beri lepas mati? Saya kata beri masa hidup. Lepas mati tu urusan lain yang bersangkutan dengan hibah. Tapi wakaf Tuan Haji dan sidang pendengar sekalian, penonton kita, peserta webinar kita, wakaf boleh buat dalam dua keadaan. Yang pertama boleh buat masa hidup, yang kedua boleh hubung kaitkan dengan selepas mati, jadilah wasiat.
Apabila wakaf dalam lepas mati berkaitan dengan wasiat, mesti tertakluk kepada hukum wasiat. Tidak boleh kepada waris tanpa izin waris yang lain. Tidak boleh kadar harta lebih daripada 1/3 kecuali izin waris yang lain tentang lebihan itu. Itu kena kembali kepada hukum wasiat. Wakaf berkenaan. Wakaf juga boleh buat di masa hidup, iaitu seorang itu mewakafkan, menahankan hartanya untuk menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lagi milik dia. Dan tak boleh direvocable, tarik balik dalam mazhab Syafi'i kita. Hibah boleh tarik balik dengan persetujuan penerima kalau penerima itu orang luar daripada anak dan cucu. Okay? Kalau penerima itu anak dan cucu, mereka tak setuju tarik balik pun boleh tarik balik. Itu beza. Wakaf dah tak boleh tarik balik dan matlamatnya adalah untuk mencari ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bentuk pewakafan berkenaan. Yang itu nak kena beza. Sebab ramai yang buat wakaf tiba-tiba nak tarik balik mana boleh, dah wakaf. Kalau nak tarik balik, buat wakaf dalam bentuk wasiat. Bolehlah tarik balik selagi mana belum meninggal. Sebab dia kembali kepada hukum wasiat. Jadi di situ perlu dibezakan matlamat itu satu, hibah untuk mengikatkan kasih sayang di antara pihak-pihak dan matlamatnya bukan mengejar pahala keutamaan, tetapi wakaf keutamaannya adalah mengejar pahala litaqarrub atau mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Taala, maka wajarlah kita wakafkan harta kita ke tempat yang paling banyak digunakan untuk kemanfaatan dan paling bertahan lama. Sebab kita fikir itu juga kan dalam kita berwakaf, dan harta-harta yang diwakafkan juga adalah harta-harta yang boleh diguna pakai lama atau kekal, sedangkan hibah tak disyaratkan itu. Janji dia harta sahaja boleh dihibahkan. Baik, Kata bernilai. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih doktor. Maknanya kita tahu dah bahawa perbezaan antara hibah dengan wakaf. Bermakna kalau kita wakaf tu dia membawa maksud pada tahan, dia tahan maksudnya. Jadi kepentingannya untuk Allah Subhanahu Taala, maknanya kalau nak berpanjangan pahala apa semua, maka tuan-tuan buatlah wakaf. Contoh perkuburan apa semua kan. Jadi kegunaan itu lama. Betul. Jadi pahala itu mengalir kita sampai ke akhirat kelak, insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih kepada doktor. Baik, soalan yang terakhir iaitu yang ketiga, 2 minit ya Tuan Haji Arifin ya. Dalam menepani COVID-19 ini, kematian boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Bagaimanakah suatu hartanah yang masih ada hutang atau gadaian boleh dibuat hibah? Ya. 2 minit daripada sekarang. Tuan Haji, silakan. Ya, terima kasih Tuan Haji Moderator. Persoalan tentang harta yang masih ada pinjaman ataupun berhutang itu nak dibuat hibah boleh atau tidak, sudah pun terjawab apabila Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor di dalam fatwa mereka pada bulan April dan bulan Mei tahun ini yang lepas telah mewartakan bahawa harta yang masih dalam cagaran boleh dihibahkan. Boleh dihibahkan dengan syarat terdapat jaminan takaful, disebut di situ MRTT atau MLTT, ataupun dengan keizinan daripada pencagar. Ya, keizinan daripada pembiaya. Jadi maknanya persoalan harta dalam cagaran ni, hibah harta dalam cagaran ni, Wasiat Syok dah perkenalkan semenjak tahun 2015. 2017 kita buat satu penyelidikan ilmiah dan kita telah menjumpai hujah-hujah syarak yang mengatakan bahawa harta yang masih dalam cagaran boleh dihibahkan. Ya, dan semenjak itu kita agresif memperkenalkan perkhidmatan ini kepada masyarakat dan mendapat sambutan yang sangat baik daripada masyarakat, sebab kebanyakan orang memang membeli rumah secara cagaran. Mereka tak beli rumah secara tunai. Orang kaya pun tak beli rumah secara tunai. Semua beli rumah secara pinjaman bank, pinjaman pembiaya, dan kerana itu ada keperluan dia. Ya, jadi semua persoalan boleh atau tidak boleh dari segi hukum syarak sudah pun terjawab dengan fatwa daripada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Jelas. So tidak ada apa-apa masalah di situlah. Dan di Wasiat Syok Berhad juga, apa yang kami buat semenjak Mac 2020 tahun lepas bila COVID melanda, kita memang sudah membaca bahawa landscape akan berubah. Landscape industri ini akan berubah. Jadi kami telah mendigitalkan banyak perkhidmatan-perkhidmatan kami, termasuklah juga perkhidmatan hibah bagi harta dalam cagaran. Boleh dibuat melalui digital, tanpa perlu kita bertemu dengan pemberi hibah dan penerima hibah. Penerima hibah boleh berada di mana saja di seluruh dunia, di New York, di London, di Tokyo, tak ada masalah. Ya. Ayah berada di Kuala Lumpur, anak berada di Australia seorang, di London, di US, di New York seorang, tak ada masalah. Hibah boleh dilaksanakan secara atas
talian, ya, dan tidak perlu berjumpa, tidak perlu bersemuka. Jadi ini salah satu kaedah kita bagaimana kita nak memudahkan masyarakat untuk membuat hibah harta bercagar atau harta tidak bercagar dalam keadaan dunia penuh pandemik sekarang ni. Sebelum dia diisytiharkan sebagai positif COVID-19, kalau dia dah diisytiharkan sebagai positif COVID-19 seperti yang diterangkan oleh Dr. Zamrul tadi, dia sudah pun tertakluk kepada syarat mardhul maut tadi. Ya, jadi belum lagi diisytiharkan, dikesan sebagai positif COVID-19, buatlah hibah sekarang, tak ada masalah. Hibah secara atas talian, tak perlu berjumpa dengan siapa-siapa pun, masing-masing boleh duduk di rumah dan hibah tu boleh di-execute there and then, pada ketika itu juga. Tak perlu nak tunggu nak sign, nak pergi cop suruh jadi sumpah apa semua, tak perlu. Dia boleh di-execute pada masa itu dan hibah itu berkuat kuasa. Jadi ini dapat membantu masyarakat, insya-Allah. Ini apa yang kita buat di Wasat Syok Berhad. Baik, terima kasih Tuan Haji. Maka kita tahulah bahawa walaupun ada harta itu masih lagi terhutang apa semua, maka melalui Jawatan Kuasa Fatwa telah meluluskan bahawa benda ini boleh dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang perlu dibuat. Okay, terima kasih Tuan Haji. Okey, dalam webinar kita hari ini tiada commercial break, iklan pun tiada dibenarkan, tetapi pesanan penaja wajib saya tuntaskan. Oleh itu sedikit pesanan penaja hendak saya sampaikan di sini. Ini dia tulis, saya baca. Sukacita dimaklumkan juga, sempena dengan sambutan Hari Tanah Negara tahun 2021, JKPTG turut mengadakan kuis terbuka kepada penyertaan semua masyarakat bermula 23 Julai sehingga 31 Julai 2021. Pautan soalan kuis tersebut boleh dirujuk di dalam laman Facebook dan Instagram JKPTG. Sehubung dengan itu, marilah kita sama-sama menyertai kuis untuk memeriahkan lagi hari sambutan Tanah Negara pada tahun ini. Di samping menambah ilmu pengetahuan mengenai hal ehwal pengurusan dan pentadbiran tanah, hadiah disediakan kepada pemenang. Dengar kabar-kabar anginnya, lumayan hadiahnya. Oleh itu semua yang hadir hari ini, anda semua patut sertainya. Sambutan kali ini hebat, ada kuis, ada hadiah, lumayan pula. Mana nak cari sambutan seperti dalam norma baru kan? Jadi cuba-cubalah tuan-tuan. Okey, dengan penjelasan daripada Tuan Haji Arifin tu tadi, maka habislah pusingan ketiga kita dalam webinar kali ini. Jadi hari ini kita sempat memilih soalan-soalan yang diutarakan oleh peserta-peserta webinar kita pada kali ini. Baik, saya kena pilih dahulu. Okey, ada soalan daripada Yang Mulia Sir Raja Muhammad Faridul Halim, yang bertanyakan kepada ahli panel, bagaimanakah surat ikatan amanah dapat membantu dalam pewarisan harta tak kira aset alih atau tidak serta wang? Kita tuju kepada Tuan Haji Arifin. Sila. Surat ikatan amanah dia akan tertakluk di bawah Akta Pemegang Amanah 1949, Akta 208. Jadi surat ikatan amanah ni memerlukan bahawa terdapat satu transmission jelas harta ini daripada settlor, tuan punya harta, kepada trustee. Jadi transmission itu berlaku di dalam pelbagai bentuk, boleh berlaku dalam bentuk surat kuasa wakil, dan yang paling banyak sekali dibuat ialah di dalam bentuk secara intervivos ataupun transmission secara fizikal, secara hakiki kepada nama pemegang amanah tersebut. Jadi memang menjadi amalan biasa penggunaan surat ikatan amanah ni, terutamanya kepada syarikat-syarikat amanah seperti Wasat Syok Berhad sendiri, kerana selain daripada Akta Pemegang Amanah 1949, Akta 208, kami juga terikat dengan Akta Syarikat Amanah 1949, Akta 100, yang mana di dalam seksyen 8 daripada A sampai ke P telah dinyatakan secara jelas tanggungjawab ataupun punca kuasa syarikat-syarikat amanah seperti Wasat Syok Berhad untuk memegang amanah. Tetapi untuk membolehkan kita memegang amanah, mestilah ada surat ikatan amanah yang ditanyakan tadi. Jadi boleh dibuat dalam bentuk wang tunai, boleh dibuat. Kalau dalam bentuk dalam bentuk hartanah, ada kekangan tertentu kerana hartanah-hartanah yang di bawah
reserve Melayu, endowment reserve Melayu, kecuali bagi negeri-negeri tertentu, ada negeri-negeri yang mana syarikat amanah memang tidak dibenarkan menjadi pemegang amanah bagi tanah reserve Melayu. Tapi kalau tanah pegangan bebas, freehold, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Boleh Baik. digunakan amalan biasa. Anak biasa. Okey, maknanya ada perkara-perkara yang tertentu yang diboleh dan tak dibolehkan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, soalan kedua daripada Encik Luqman Hakim Muhammad Razi bertanyakan berkaitan soalan ini. Berkaitan COVID-19, kalau anak menjangkitkan COVID-19 kepada ibu dan bapanya dan disebabkan ibu dan bapanya meninggal, adakah dikira pembunuhan tidak disengajakan dan layakkah mendapatkan pusaka? Ini kita tanya kepada Dr. Zamrul. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji moderator. Berat soalan ni, lebih pada hakim ni. Payah saya nak menjawab sebab dalam mazhab Syafi'i secara umumnya mengatakan bahawa tak kiralah bentuk pembunuhan. Semua jenis pembunuhan menjadi halangan pewarisan. Tak kira apa bentuk. Cuma dari segi konteksnya, dalam mazhab Syafi'i tak kira balik ke tak balik, semua bentuk boleh menjadi halangan pewarisan. Cuma dari segi pelaksanaan, bagaimana kaedah untuk itu adalah mahkamah lah. Saya secara umumnya jika bukan alasan kecuaian, secara umumnya tidak menjadi suatu halangan yang besar lah. Mahkamah mungkin boleh meneliti dari konteks ini kerana perkara ini di luar jangkaan. Kalau dengan sebab kecuaian, ini berbeza sedikit. Sebab mungkin anak tidak tahu balik bergaul dengan ibu bapa, baru diberitahu dia yang punca. Tak boleh nak elak perkara itu. Sebab itu cantiknya isu dan cabaran mendepani proses pusaka kita hari ini. Sebab dekat sangat dengan suasana masyarakat kita. Okay? Hidup dekat sangat. Kan? Jadi kalau tak ada unsur kecuaian, yang ini boleh dipertimbangkan. Namun demikian secara tuntas dan muktamadnya, kalau jika berbangkit dalam soal ini, maka Mahkamah Syariah lah yang berbidang kuasa. Jadi mungkin dari segi kecuaian ataupun tidak kecuaian ini boleh dijadikan isu untuk menentukan sama ada soalan yang ditanya tadi jatuh kepada hukum pembunuh ataupun tidak. Wallahu a'lam. Baik, so kita dapat simpulkan bahawa pihak berwajiblah untuk melaksanakan penjelasan berkenaan dengan sama ada benda tu menghakimi, sama ada benda tu adakah dari segi akibat daripada pembawaan daripada anak menyebabkan ibu dia mati, bukan sengaja pun, bukan? Jadi itu pihak yang berwajib. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih Doktor atas penjelasan yang ringkas dan padat tersebut. Okey, baik. Soalan yang terakhir sekali daripada Encik Hafiz Harun Enzin Rizal daripada Senawang. Assalamualaikum kepada semua ahli panel. Saya ingin bertanyakan, jika perintah pusaka telah diperolehi daripada pejabat pusaka kecil iaitu Borang F, di mana rumah tersebut masih lagi mempunyai gadaian bank dan ataupun ada hutang, bolehkah pentadbir yang telah dilantik dalam perintah tersebut menjual rumah itu dan bagaimanakah caranya? Adakah ia boleh difailkan semula di pejabat pusaka kecil atau mahkamah tinggi? Silakan. Ini kita bagi terus kepada Tuan Haji Barudin untuk menjawabnya. 1 minit saja, Tuan Haji. Terima kasih kepada yang bertanya ya. Bagi mana-mana waris yang telah mendapat surat kuasa takbir melalui barang F ya, dan di mana harta tersebut masih lagi dalam mungkin dalam gadaian ya, dan dia boleh mohonlah, boleh mohon kepada pejabat pusaka kecil dan dia akan pertimbangkanlah sama ada di kita sebenarnya dalam peraturan itu ada boleh mohon untuk dapat perintah jualan ya, tanpa pun perlu pergi kepada mahkamah tinggi ya untuk dapat perintah jualan ni. Boleh buat permohonan melalui Borang P Seksyen 17, dan benda ni akan dipertimbangkan oleh pegawai yang akan mengendalikan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh di pihak bahagian pusaka mengikut peraturan 16 tu. Okay, silakan. So tidak ada apa halangan lah, maka kalau seandainya nak jual walaupun ada sekatan tertentu,
iaitu contoh macam gadaian ke apa boleh melaksanakan, dan marilah ke pejabat pusaka, insyaAllah perkara itu boleh diselesaikan sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi kalau ikutkan kita ada soalan lebih daripada 300. Jadi kalau kita nak menjawab, saya rasa mungkin hari minggu depan baru habis. Jadi saya rasa Zoom pun dia tak boleh lama sebagaimana itu. Jadi kita akan menjawablah, insyaAllah, dengan AJKAK yang ada, dia akan urus dia yang ada, dia akan menjawabkan, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi oleh kerana masa kita terhad di sini, kita sudah hampir viewer kita ataupun peserta kita dah hampir 800 orang. Alhamdulillah, memang orang berdahagakan ilmu pusaka ni bila-bila. Sebab kita tahu, jangan kita fikir bahawa bila mati je tak ada. Sebenarnya lebih lagi orang ingin tahu. Supaya benda tu tidak berlaku lagi, akan mungkin inginkan lagi usaha untuk dirancang ke apa ke semua akan datang, insyaAllah. Okey, sesungguhnya masa tidak pernah mencemburui kita, tetapi kealpaan kita lah yang tidak menghargainya. Oleh yang demikian, hargailah masa seadanya, kerana sesungguhnya manusia itu kerugian sentiasa. Oleh yang demikian, saya meminta setiap ahli panel untuk membuat sedikit rumusan kesimpulan terhadap perbincangan kita pada hari ini. Oleh kerana masa berbaki sedikit sahaja lagi, saya pinta 1 minit saja. Ingat ya, 1 minit saja untuk setiap orang untuk melaksanakannya. Dipersilakan, mulakan dengan Tuan Haji Baharudin. Silakan. Okey, maknanya dia dapat simpulkan ke sini bahawa maknanya dalam pandemik 2019 ni bahagian-bahagian pusaka memang masih boleh berurusan dengan norma baru yang telah diletakkan oleh SOP yang telah diletakkan. Mana-mana kita sama-samalah mengikut SOP yang telah ditetapkan agar kita dapat membantu kerajaan untuk melandaikan COVID-19 ni. Baik, terima kasih. Silakan Dr. Zamrul. Terima kasih kepada Tuan Haji Moderator. Pihak kerajaan, pihak JKPTG telah berusaha untuk menangani bagai-bagai isu yang berbangkit. Usaha-usaha sedang berjalan dan telah pun ada yang dah berlangsung dan sebagainya. Kerjasama daripada masyarakat untuk sebab saya secara umumnya, baik macam mana sistem pun, elok macam mana undang-undang pun, kalau masyarakat masih lagi tidak berubah, tak akan memberi kesan yang besar apa impak yang dilakukan oleh pihak pentadbiran. Perancangan boleh dibuat dan sebagainya. Dari sudut banyak yang soalan tanya tadi, perbicaraan online. Kalau ada online pun hanya waris yang macam dulu juga, yang tak online yang itu juga pun. Tak akan selesai juga isu pusaka beku. Jadi kerjasama penggembelingan ini perlu dimainkan secara orang panggil menyeluruh. Semua ambil tempat masing-masing, barulah kita boleh mengurang atau merendahkan harta pusaka beku dan sebagainya. Jadi masyarakat yang saya lihat di sini ada juga non-Muslim kita yang mendengar, walaupun banyak kita berbahas tentang Muslimnya, tetapi non-Muslim rakyat di negara kita ini kesannya hampir sama sahaja. Isu yang berlaku pun sama je. Okay? Isu yang sama sebagaimana yang diutarakan oleh kedua-dua panel selain pada saya, dia melibatkan Islam dan bukan Islam. Satu negara akan mengalami perkara yang sama kerana JKPTG atau tanah atau JKPTG ini menangani semua pihak, sama ada Muslim atau non-Muslim. Wallahu alam, penggembelingan tenaga adalah cukup penting. Satu pihak sudah berusaha ke arah itu, masyarakat juga hendaklah memainkan peranan masing-masing supaya sama-sama kita menyelesaikan masalah kita, kerana tak nak berlaku yang ini tak buat kerja, yang ini tak buat kerja. Apabila kerja kita dah selesai, kerjasama semua pihak perlu untuk kita selesaikan masalah kita, apatah lagi dewasa ini bagai-bagai cabaran yang ada. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Seterusnya diminta Tuan Haji Arifin. Sila. Okey, terima kasih Tuan Haji Moderator. Kajian baru ini yang dibuat menunjukkan bahawa dari segi skala gaji kita telah turun 17%. Dan bila kita semak penurunan kadar gaji 17% ini sebenarnya menarik ke belakang ekonomi kita 10 tahun ke belakang. So maknanya di mana kita berada dari segi penggajian ni dia terlibat terus dengan taraf kehidupan, taraf pendapatan dan taraf kehidupan kita. Maknanya ekonomi negara kita dari segi penggajian, kuasa membeli dan juga pendapatan rakyat kita sudah reverse
ke belakang 10 tahun. Sekarang kita berada pada kedudukan 2010. Ya, jadi maknanya dalam keadaan pandemik sekarang ni ekonomi kita akan reverse ke belakang. Jadi bagaimana cara nak mengatasinya ialah dengan cara penggembelengan harta pusaka itu sebagai salah satu daripada modal ekonomi. Kami konsisten daripada dulu mengatakan bahawa harta pusaka adalah satu sumber ekonomi yang mesti digembeling untuk tujuan kemaslahatan ekonomi bagi generasi yang akan datang. Jadi saya ucap tahniah kepada JKPTG Pusaka Kecil kerana saya dapat lihat banyak penambahbaikan semenjak 17 tahun kami beroperasi. Banyak sekali penambahbaikan yang berlaku dan saya setuju dengan pandangan Ustaz Zamro. Penggembelengan usaha daripada semua pihak, bukan sekadar Pusaka Kecil atau mahkamah saja, tapi dalam masyarakat itu sendiri, kesedaran. Kita nak menggerakkan kesedaran mereka mempunyai ilmu tentang harta pusaka, tentang perancangan harta, supaya harta ni boleh diwariskan dengan mudah, boleh diguna oleh generasi akan datang yang akan lebih tersepit keadaannya disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi harta pusaka yang barakah ini akan membawa manfaat kepada generasi yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Arifin. Ahli-ahli panel telah memberikan rumusan serta kesimpulan yang tuntas yang amat memberikan kebaikan kepada kita semua. Dengan penjelasan yang diberikan oleh ahli-ahli panel kita tadi, dapat saya simpulkan di sini isu dan cabaran pengurusan harta pusaka menempani COVID-19 ini adalah permasalahan yang timbul akibat daripada berlakunya wabak yang melanda Malaysia, telah memberikan kesan yang amat luar jangkaan, ya, sehingga menjejaskan gerak kerja di BBP, khususnya oleh yang demikian sampailah masa formula yang telah dikumpulkan ini diguna pakai bagi kegunaan untuk menyelesaikan tuntutan permohonan daripada masyarakat semua. Penggunaan sistem teknologi maklumat sekarang ini amat diperlukan selari dengan bahagian pembagian pusaka yang menggunakan sepenuhnya permohonan tuntutan harta pusaka melalui online. Sehubungan dengan itu juga cabaran pandemik ini dapat diatasi dengan mendigitalisasikan ayat panjang menor ni. Semua bentuk tugasan, contohnya pembayaran secara elektronik dan sebagainya, perbicaraan secara online bagi menghadapi norma baru sekarang boleh dikatakan perlu. Walau bagaimanapun, kajian yang lebih mendalam atas penggunaannya perlu dibuat dengan pandangan pihak peguam negara dan juga melibatkan pimpinan undang-undang jua. Strategi jangka panjang dan jangka pendek bagi tujuan penyelesaian pipeline pusaka juga adalah diperlukan tak kala mendepani pandemik ini, serta sebagai titik tolak penyelesaian pertambahan permohonan pusaka sekarang ini. Semoga formula-formula yang telah digarapkan ini akan dapat menyegerakan penyelesaian pengurusan harta pusaka dalam tempoh pandemik yang kita lalui ini. Mula berpantun, akhirnya kita berpantun jugalah, ya. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya bagi pihak tuan rumah iaitu Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian dan Persekutuan merakamkan ucapan terima kasih kepada 3 ahli panel yang diundang bersama-sama berkongsi ilmu kepakaran mereka pada hari ini. Sokongan dan dokongan daripada barisan pengurusan tertinggi di JKPTG dan ahli jawatan kuasa serta tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung yang menjayakan webinar kali ini. Ucapan terima kasih sayang juga buat semua peserta-peserta webinar Hari Tanah Negara ini pada tahun 2021. Saya insan yang kerdil tidak boleh lari dari melakukan kesalahan. Saya dengan ini memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta kemaafan daripada datuk-datuk, tarihatin, tuan-puan sekalian seandainya sewaktu saya mengendalikan webinar kali ini, saya sedar atau tidak bisa mengguris hati sanubari tuan-puan semua. Segala yang baik itu datangnya daripada perancangan Allah, manakala yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sama-samalah kita berdoa ke hadirat ilahi agar pandemik COVID-19 ini diangkat olehnya dengan segera. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi asqam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri program kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdihi subhanakallah. Wal 'asri innal insana illa allazi amana wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Saya insan yang kerdil mengundurkan diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.